Tiada lagi kompaun, individu ingkar PKP tahap 3 berdepan reman dan tindakan undang-undang. Malaysia kemuka cadangan Pelan Pemulihan Pasca COVID-19 untuk ASEAN. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana malam ini, saya Hani Muhili. Dan saya Ivan Tu. Bermula esok, tindakan lebih keras akan dikenakan terhadap individu yang ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahap 3. Mereka tidak lagi di kompaun, sebaliknya akan terus direman dan dihadapkan ke mahkamah. Demikian tegas Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Pada sidang media harian di Putrajaya, beliau memaklumkan tindakan tegas itu memandangkan jumlah individu yang ingkar arahan PKP melebihi 1,000 orang sejak beberapa hari lalu. Semalam sahaja, seramai 1,374 individu ditahan. Tetapi tumpuannya, fokusnya, mana tumpuan kita kalau dulu kita nak beri kompaun, tetapi sekarang ni kita tidak lagi meletakkan itu sebagai keutamaan. Ya. Sebab akhirnya kalau terlampau ramai yang kena kompaun pun, mereka akan dibawa ke balai polis dan sebagainya. Jadi lebih merumitkan kerja pihak polis dan sebagainya. Dan lagi pun orang tak takut. Nampak gayanya dah 900 lebih. Dan semakin hari semakin meningkat dia punya jumlah yang dikompaun. Jadi sebab itulah kita putuskan tadi, keutamaan kita adalah bawa mereka ke mahkamah, diadili oleh mahkamah dan hakim boleh memutuskan apa sama ada kedenda ataupun penjara sekalipun. Tegas beliau lagi, seramai 9,090 individu ingkar telah ditahan sejak PKP dilaksanakan. Jumlah keseluruhan seramai 4,036 kes telah dikenakan kompaun. Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan 1,701 operasi sanitasi awam telah dilakukan di 97 zon termasuk di 26 zon merah. Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat, PKPD diperluas ke Masjid India dan kawasan sekitarnya di Ibu Negara sebagai lokasi yang kelima. Pelaksanaan PKPD itu berkuat kuasa serta-merta hari ini hingga 28 April. Ya, sebanyak 573 sampel penduduk di kawasan terbabit sudah diambil dan sedang menunggu keputusan ujian. Bagaimanapun setakat ini belum ada laporan mereka yang positif COVID-19. Beliau berkata langkah itu dibuat susulan pertambahan kes positif COVID-19 di kawasan berkenaan. Kerajaan juga hari ini di atas nasihat Menteri Kesihatan telah memutuskan untuk melaksanakan arahan PKP diperketatkan yang kelima di kawasan Masjid India dan kawasan-kawasan yang sekitar dengannya. Ini termasuklah di Jalan Munshi Abdullah, Jalan Danwangi, Jalan Tuanku Abdul Rahman, Jalan Tun Perak, Jalan Melaka dan Jalan Ampang di sekitar Masjid India, kawasan Masjid India. Dan mengulas mengenai berita palsu, Datuk Seri Ismail Sabri menegaskan individu yang memuat naik berita palsu berkaitan COVID-19 dan memadamkannya selepas itulah di internet tetap akan berdepan tindakan undang-undang. Yang mengeluarkan berita palsu, terlepas itu memadamkan, meminta maaf dan memadamkan. Tetapi saya dipahamkan pihak polis juga memanggil individu tersebut untuk disoal siasat. Jangan fikir keluar minta maaf, padam. Itu tidak menyelesaikan masalah kerana tindakan masih boleh diteruskan.
Setakat ini, 217 kertas siasatan berhubung penyebaran berita palsu berkaitan COVID-19 telah dibuka. Dan bermula esok juga, skim harga maksimum PKP akan dikuatkuasakan. Langkah itu bagi memastikan harga 12 barangan keperluan harian dapat dikawal. KPDN HEP bermula besok akan menguatkuasakan skim harga maksimum PKP, iaitu khusus untuk PKP, bermula besok hingga 28 April 2020 yang akan memastikan 12 harga barangan keperluan harian dapat dikawal harganya dan juga dipastikan bekalannya mencukupi, iaitu termasuklah ayam, telur ayam dan sebagainya yang besok saya kira KPDN HEP akan mengumumkan secara lebih detail lagi. 12 barangan yang diletakkan di bawah skim harga maksimum PKP itu adalah antara 25 barangan keperluan harian yang dipantau KPDN HEP. Antaranya barang kesihatan dan kebersihan seperti cecair pembasmi kuman, penutup hidung dan mulut, tisu tandas serta lampin bayi dan dewasa. Semalam penguatkuasa kementerian melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan harian di 1,133 premis perniagaan. Daripada jumlah itu, 844 adalah premis runcit. Sementara itu, garis panduan pelaksanaan e-Bazaar akan dibincangkan pada mesyuarat Kabinet esok. Ia berikutan kekeliruan terhadap konsepnya selain dikuatiri akan menyukarkan kawalan pihak berkuasa. Apa yang dicadangkan nanti akan dibincangkan di dalam Kabinet. Saya percaya besok kita akan bincang di dalam Kabinet. Sebab ada berpandangan e-Bazaar, yang dibenarkan adalah pesan dan dihantar, delivery. Pesan untuk penghantaran. Ada yang berpandangan pesan dan pick up di Bazar Ramadan mungkin juga boleh menyebabkan berlaku pergerakan yang ramai. Jadi walaupun kita order melalui tetapi kalau physically kita kena pergi pick up barang tu di Bazar Ramadan, juga itu boleh menyebabkan berlaku kesesakan dan pergerakan yang begitu ramai. Ideanya adalah supaya rakyat tidak boleh memberikan alasan untuk keluar. Penjelasan itu bagi mengulas pertanyaan mengenai konsep e-Bazaar yang membolehkan orang ramai mengambil makanan yang ditempah di kawasan yang ditentukan. Ini berikutan larangan menganjurkan Bazar Ramadan di seluruh negara. Malaysia mengemukakan cadangan pelan pemulihan ekonomi pasca COVID-19 untuk negara-negara anggota ASEAN. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, pelan tersebut memberi tumpuan terhadap beberapa aspek merangkumi kewangan, jaringan keselamatan sosial, jaminan makanan dan pendidikan. Berucap menerusi sidang video pada sidang kemuncak khas ASEAN mengenai COVID-19, Tan Sri Muhyiddin berkata bagi menjamin rangkaian bekalan kepada 600 juta penduduk rantau ini, pelan tersebut akan memastikan kelancaran aliran di semua laluan dagang udara, darat dan laut. Mengulas lanjut, beliau menegaskan negara-negara ASEAN juga perlu mengelak daripada mengenakan sebarang sekatan yang boleh menghalang kelancaran bekalan perubatan makanan dan barang keperluan. Reinforce ourselves in facing a new landscape in our region. We must not allow ASEAN to revert back to our comfort zone, but make ASEAN emerge as a new growth center, a new powerhouse, not just for our 600 million people, but for the world. Malaysia turut menyokong penubuhan dana khas COVID-19 ASEAN ke arah meningkatkan skala stok kecemasan sedia ada bagi menghadapi kemungkinan wabak pada masa depan. We must further develop our regional reserves of medical supplies
as well as utilize relevant ASEAN reserve warehouses to support the needs of ASEAN member states in public health emergencies. Pelbagai mekanisme dan struktur ASEAN yang diterajui oleh Malaysia seperti Pusat Rangkaian Operasi Kecemasan ASEAN bagi Kecemasan Kesihatan Awam dan Pusat Penilaian Risiko dan Komunikasi ASEAN terbukti berfungsi dengan berkesan dalam mencari penyelesaian krisis. Malaysia memberi jaminan akan sentiasa bersedia bekerjasama bersama anggota ASEAN memerangi pandemik COVID-19. Ya, pada sebelah petangnya, Tan Sri Muhyiddin mengadakan sidang video bersama negara-negara ASEAN Plus 3. Beliau menyarankan negara-negara ASEAN, China, Korea Selatan dan Jepun untuk menggunakan result beras kecemasan ASEAN Plus 3 bagi menangani masalah kekurangan bekalan makanan pada masa akan datang. The ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve, APTERR, to ensure our citizens are not threatened by food shortages in the near future. Untuk hari kedua berturut-turut dan kali ke-6 keseluruhan sejak pandemik COVID-19 melanda negara ini, bilangan kes sembuh melebihi bilangan kes baharu yang dilaporkan. Sebanyak 202 kes COVID-19 telah pulih dan dibenarkan pulang hari ini, menjadikan jumlah kumulatif kes pulih sepenuhnya 2,478 kes. Dan jumlah itu hampir separuh atau 49.7% daripada jumlah keseluruhan kes COVID-19 yang menghampiri 5,000 setelah pertambahan 170 kes jangkitan baru setakat 12 tengah hari tadi. Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, setelah kes kumulatif keseluruhan iaitu 4,987 kes ditolak dengan kes discharge dan kematian, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 2,427 kes. Beliau turut memaklumkan terdapat 5 kematian akibat COVID-19 menjadikan jumlah kumulatif 82 kes atau 1.64% daripada jumlah keseluruhan. Iaitu kes 4,532 merupakan lelaki dewasa tanpa identiti diri dan dipercayai bukan warga negara yang telah ditemui mati di Kota Kinabalu, Sabah pada 6 April 2020. Keputusan ujian sampel COVID-19 yang diambil semasa bedah siasat didapati positif pada 11 April 2020. Kes ini di bawah siasatan pihak polis diraja Malaysia. Kes kematian ke-79 pula melibatkan lelaki warga tempatan berusia 65 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan buah pinggang. Kes kematian ke-80 iaitu lelaki warga tempatan berusia 63 tahun juga mempunyai latar belakang penyakit jantung dan buah pinggang. Manakala kes kematian ke-81 dan 82 melibatkan wanita dan lelaki warga tempatan masing-masing berusia 74 dan 81 tahun. Sementara itu, Kementerian Kesihatan mengesan satu kluster baru di Sendayan, Negeri Sembilan. Datuk Dr. Nur Hisham memaklumkan terdapat 39 orang yang positif COVID-19 daripada kluster berkenaan. Yang di Sendayan contohnya, kita ada 39 kes yang positif dan yang melibatkan 13 pelajar tahfiz dan satu keluarga 11 orang dan juga lembaga pengarah 15 orang. Jadi kita dapati ada penularan penyakit ataupun virus COVID di Sedayan dan tindakan bersepadu telah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan oleh pegawai-pegawai kita di lapangan dan kita harap kita dapat membendung penularan virus COVID di Sedayan. Beliau turut menjelaskan ketika ini terdapat 28 kluster dengan kluster Perhimpunan Tabligh Seri Petaling sebagai yang terbesar merangkumi sekitar 40% daripada kes kumulatif keseluruhan. Baik, berikut kita ikuti data pertambahan kes harian jangkitan positif COVID-19 mengikut negeri.
Baik, dalam perkembangan berkaitan, Datuk Dr. Noor Hisham mendedahkan bekalan pakaian pelindung diri atau PPE hanya mampu menampung kegunaan pasukan petugas hadapan di hospital awam untuk tempoh 2 minggu sahaja lagi. Pihaknya perlu mendapat bekalan berterusan bagi memastikan pasukan terlibat dapat meneruskan tugas menangani penyebaran COVID-19 daripada terus meningkat. Bagi memastikan stok PPE adalah berterusan, Kementerian Kesihatan Malaysia telah dan sedang terus menjalankan proses perolehan PPE secara pembelian pukal di peringkat pusat dan di peringkat negeri. Kementerian Kesihatan juga bekerjasama rapat dengan Majlis Keselamatan Negara, Agensi Pengurusan Bencana Negara dan lain-lain agensi pusat bagi memastikan isu berkaitan stok ini dapat diberi perhatian khusus. Sumbangan PPE oleh pelbagai pihak swasta, badan bukan kerajaan dan para dermawan terus dialukan. Bagi memantau rapat jumlah bekalan dan kadar penggunaan bagi setiap jenis PPE di setiap negeri, Kementerian Kesihatan telah menggunakan sistem pelaporan dan pengkalan data dalam talian. Pengkalan data itu dikendalikan pegawai di setiap Jabatan Kesihatan Negeri, hospital-hospital dan pejabat kesihatan daerah PKD, termasuk semua klinik kesihatan di bawah PKD masing-masing. Kasut dan pelindung boot yang mempunyai baki 78 hari lagi untuk digunakan, manakala pelindung kepala berbaki 52 hari sahaja. Bekalan alat penutup hidung dan mulut berbaki 47 hari dan pelindung muka pakai buang pula hanya mampu bertahan untuk tempoh 25 hari sahaja lagi. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata kerajaan akan terus menyokong penuh tugas berat yang dipikul petugas barisan hadapan bagi memerangi penularan wabak COVID-19. Justru sumber insan dan kepakaran yang mencukupi sentiasa diberi perhatian. Beliau memaklumkan seramai 2,000 pegawai kesihatan disasar dilantik untuk tujuan itu. Sehingga 12 April, seramai 1,974 pegawai kesihatan meliputi pelbagai grade telah dilantik. Pelantikan tersebut juga selaras permintaan Kementerian Kesihatan yang memerlukan tambahan tenaga kerja. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada status terkini berkaitan gelombang haba di Malaysia, yang mana bacaan suhu maksima di kawasan-kawasan berkenaan telah pun mencapai bacaan tahap pertama, iaitu tahap berjaga-jaga. Oleh yang demikian, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan berkenaan agar berhati-hati dan mengambil langkah yang berjaga-jaga serta menghadkan aktiviti luar dan minum air secukupnya. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada malam ini. Dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan di Kuala Kangsar, Kinta dan juga Kampar, dan dijangkakan keadaan ini akan beransur pulih dalam tempoh 1 hingga 2 jam sahaja lagi. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat, lebih tertumpu di sekitar bahagian Limbang dan juga Kapit, dan dijangkakan keadaan ini juga akan beransur pulih dalam tempoh 1 hingga 2 jam sahaja lagi. Manakala bagi lain-lain bahagian di sana, keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan buat masa ini. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia untuk pagi nanti. Sekian, Assalamualaikum.
Tarikh membuat bayaran caruman wajib bagi gaji Mac untuk caruman April 2020 dilanjutkan dari 24 April kepada 30 April 2020. Ketua Pegawai Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP Ali Zakri Alias menerusi satu kenyataan memaklumkan keputusan itu dibuat selepas menerima maklum balas dan permintaan daripada majikan supaya melanjutkan tarikh bayaran caruman itu hingga akhir bulan ini. Jelas beliau, lazimnya majikan diwajibkan membuat bayaran caruman KWSP sebelum atau pada 15 hari bulan setiap bulan. Bagaimanapun, KWSP sebelum ini telah mengumumkan bahawa tarikh bayaran untuk bulan April dilanjutkan ke 24 hari bulan ini. Lembaga KWSP seterusnya telah sebulat suara bersetuju melanjutkan lagi tarikh bayaran caruman hingga akhir bulan. Dan ini pula susulan penangguhan pembukaan sekolah selari lanjutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula esok sehingga 28 April ini. Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS menggesa Kementerian Pendidikan melakukan perubahan takwin persekolahan untuk tahun ini. Presidennya Muhammad Alif Anas Muhammad Noor turut meminta kementerian berkenaan agar melakukan penjadualan semula terhadap semua peperiksaan utama sekolah. Yang mana perlulah menganjak tarikh-tarikh peperiksaan seperti UPSR, PT3, SPM dan juga STPM kerana proses pembelajaran dan pengajaran PNP yang sedang berlaku dengan di antara pelajar kita ini selalunya adalah kaedah konvensional dan sebagainya, dan mereka juga tidak mampu untuk orang panggil apa, masih lagi tidak biasa dengan proses pembelajaran secara dalam talian. Mengulas lanjut berhubung kesukaran anak-anak mengikuti sesi pembelajaran secara dalam talian ekoran capaian internet yang terhad, beliau menyarankan ibu bapa agar dapat menyusun jadual dan mendisiplinkan anak-anak dalam mengikuti pembelajaran melalui TV Pendidikan. Slot TV Pendidikan menerusi saluran TV OK di RTM itu disiarkan selama 2 jam setiap hari dari pukul 9 hingga 10 pagi dan 1 tengah hari sehingga 2 petang. Balai Bomba dan Penyelamat Bayan Baru menerima sumbangan terowong sanitasi Nyah Kuman beserta bekalan penutup hidung dan mulut, cecair pembasmi kuman serta sarung tangan. Sumbangan Badan Bukan Kerajaan NGO, Biro Amal dan Persatuan Demi Rakyat Pulau Pinang itu melibatkan kos sekitar RM20,000. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bayan Baru Tarmizi Ahmad Salam berkata sumbangan itu sedikit sebanyak dapat membantu pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat dalam operasi sanitasi. Pihak NGO ini kerana membantu kami, kan? Jadi ini sedikit sebanyak membantulah dari segi penggunaan PPE di Balai Bomba dan Penyelamat Bayan Baru ni. 62 lelaki warga Myanmar ditahan selepas terbabit penganjuran pesta Songkran di pekarangan sebuah asrama pekerja di Bandar Baru, Salak Tinggi. Penahanan dilakukan susulan klip video yang tersebar berhubung penganjuran pesta berkenaan Ahad lalu. Ketua Polis Daerah Sepang ACP Wan Kamarul Azral Wan Yusof berkata tangkapan hasil sebuan sepasukan anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah Sepang di asrama terbabit. Suspek mengaku merakam kejadian di sebuah kilang sarung tangan itu menggunakan telefon bimbit milik sendiri sebelum disebarkan melalui Facebook. Aksi mereka yang menari sambil menikmati minuman keras menerima kecaman ramai kerana melanggar Perintah Kawalan Pergerakan. Polis akan membuat tangkapan susulan bagi mengesan sakibaki yang terbabit. Seorang penghantar makanan yang ragu-ragu dengan bungkusan roti canai yang dihantar bertindak memeriksanya. Dia terkejut apabila menemukan 2 plastik lutsina di syaki dadah di celah kepingan roti canai berkenaan sebelum membuat laporan polis. Perkara itu disahkan Ketua Polis Daerah Gombak ACP Arifai Tarawih melalui satu kenyataan.
ACP Arifai menjelaskan pengadu menerima pesanan tersebut daripada seorang lelaki di Tropicana, Petaling Jaya pada pukul 7 malam 13 April. Bungkusan yang meragukan itu perlu dihantar kepada penerima di setapak Kuala Lumpur. Gambar bungkusan tersebut yang tular di media sosial mengundang reaksi marah netizen terhadap tindakan menyalahguna perkhidmatan penghantaran makanan dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Kes disiasat mengikut Seksyen 6 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan usaha mengesan suspek sedang dijalankan. Di Kemaman, Terengganu, 2 lelaki ditahan bersama sejumlah dadah bernilai lebih RM12,000. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Hanyang Ramlan berkata lebih 50 gram syabu, 3 botol heroin seberat 18 gram dan 400 biji pil kuda bersama sejumlah wang tunai dan sebuah motosikal dirampas. Lelaki berkenaan ditahan selepas cuba berpatah balik ketika menghampiri sekatan Jalan Raya sempena Perintah Kawalan Pergerakan di Susu Keluar Cukai dari Lebuh Raya Pantai Timur 2. Baik, sehingga 12 April, 6.6 juta melibatkan isi rumah dan juga individu bujang telah menerima bantuan prihatin nasional berjumlah RM4.9 bilion. Dan jelas Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz bagi permohonan baharu dan rayuan pula keputusan dan pembayarannya akan dibuat pada bulan Mei selepas semakan dan verifikasi dilakukan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Sukacita saya berkongsi bahawa sehingga 12 April 2020, seramai 3.2 juta ataupun 96.6% isi rumah B40 dan 3.4 juta ataupun 92.3% individu B40 telah menerima pembayaran berjumlah RM3.2 bilion dan RM1.7 bilion masing-masing. Dan keseluruhannya adalah RM4.9 bilion. Dalam minggu ini, antara 13 hingga 15 April 2020, sebanyak RM750 juta akan disalurkan kepada lebih kurang 1.5 juta penerima. Permohonan baharu yang diterima oleh Kementerian Keuangan adalah 2.77 juta, manakala jumlah permohonan rayuan adalah 274,000. Secara keseluruhan, sebanyak 8.3 juta permohonan BPN telah diluluskan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan laporan unik laksana mengenai pelaksanaan pakej prihatin menerusi laman Facebook. Selain itu, Tengku Datuk Seri Zafrul turut menjelaskan lebih kurang 25,000 pemandu teksi telah menerima bayaran insentif one-off sebanyak RM600. Seramai 7,500 pemandu pelancong dan 100% pengayuh beca juga telah menerima bayaran berkenaan. Bagi pemandu e-hailing pula, bayaran insentif RM500 akan dibuat pada 20 April melibatkan lebih 90,000 pemandu sepenuh masa. Tengku Datuk Seri Zafrul juga memaklumkan daripada jumlah perbelanjaan tambahan kerajaan di bawah pakej prihatin RM8.6 bilion atau 25% daripada jumlah peruntukan kepada kementerian dan agensi pelaksana sudah disalurkan setakat 12 April. Meskipun dalam keadaan PKP, kerajaan akan memastikan jentera kerajaan terus beroperasi bagi memastikan kelangsungan pelaksanaan langkah prihatin, terutamanya langkah yang menyumbang kepada kebajikan rakyat dan peningkatan aktiviti ekonomi negara.
Jelasnya, kerajaan akan terus komited membantu semua pihak tanpa meminggirkan mana-mana individu terutama yang terkesan berikutan pelaksanaan PKP. Mengenai program iLestari KWSP, 1.28 juta permohonan sudah diterima dengan 1.17 juta daripadanya sudah diluluskan untuk pengeluaran Mei. Manakala bagi inisiatif subsidi upah, 31,000 majikan melibatkan 299,000 pekerja sudah memohon. 98% daripadanya adalah syarikat kecil. Ya, turut dimaklumkan pelaksanaan kesemua pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat Prihatin berjalan lancar sehingga 12 April lalu dan katanya lagi 6 daripada 10 langkah utama keseluruhan pakej Prihatin yang bernilai 180 bilion ringgit telah dilaksanakan. 69% daripada nilai pakej Prihatin telah bermula, iaitu moratorium bayaran pinjaman institusi perbankan berjumlah 100 bilion ringgit, kemudahan iLestari iaitu pengeluaran akaun 2 KWSP berjumlah 40 bilion ringgit, subsidi upah yang dilaksanakan oleh Perkeso bernilai 13.8 bilion ringgit, pengurangan kadar minimum caruman pekerja KWSP 10 bilion ringgit, bantuan Prihatin Nasional 10 bilion ringgit dan kemudahan bantuan khas ataupun Special Relief Fund yang disediakan Bank Negara Malaysia yang bernilai 5 bilion ringgit. Perancangan 4 lagi langkah utama yang bernilai 66 bilion ringgit atau 25% daripada keseluruhan nilai pakej Prihatin akan mula dilaksanakan menjelang 1 Mei depan selaras dengan jadual pelaksanaannya yang telah pun dirancang. Antara langkah tersebut ialah kemudahan skim jaminan pinjaman oleh Dana Jamin berjumlah 50 bilion ringgit dan program khidmat rundingan majikan oleh KWSP bagi membantu memberi penjimatan aliran tunai majikan berjumlah 10 bilion ringgit. Selain itu, projek kerajaan berskala kecil untuk manfaat kontraktor kecil berjumlah 4 bilion ringgit dan grant prihatin khas untuk PKS Mikro 2.1 bilion ringgit turut termasuk dalam langkah tersebut. Aliran trafik internet meningkat hampir 30% sepanjang penguatkuasaan PKP. Peningkatan didorong aktiviti pengguna termasuk bekerja dari rumah, pembelajaran maya, pembelian dalam talian dan hiburan. Menurut data Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, trend tersebut menyebabkan kesesakan dan penurunan kelajuan muat turun yang memberi kesan kepada pengalaman pengguna. Sehubungan itu, kerajaan sedang giat memperkukuh prestasi rangkaian internet melalui pelaburan tambahan bernilai 400 juta ringgit seperti diumumkan menerusi pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah menerusi satu kenyataan berkata, kerajaan melalui MCMC dengan kerjasama syarikat pemberi perkhidmatan telekomunikasi giat meningkatkan rangkaian masing-masing. Antara langkah diambil termasuk melaksana pengoptimuman rangkaian dan peningkatan kapasiti radio di kawasan yang mempunyai penggunaan yang tinggi. Kerajaan juga sedang melaksana penyuraian penggunaan kapasiti rangkaian untuk memenuhi permintaan bandwidth yang meningkat di premis kediaman. Selain itu, kapasiti rangkaian utama domestik akan ditingkatkan termasuk menyediakan infrastruktur gentian optik baharu. Kadar pengangguran pada Februari tahun ini meningkat kepada 3.3%, naik 0.1% berbanding bulan sebelumnya. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan bilangan penganggur adalah seramai 525,200 orang iaitu kenaikan 2.6% berbanding Januari 2020. Bagaimanapun menurut beliau peningkatan itu tidak dipengaruhi oleh kejutan dalaman yang disebabkan penularan pandemik COVID-19. Sebaliknya, dijangka akan mula memberi kesan kepada kadar pengangguran bermula Mac 2020.
Menurut statistik utama Tenaga Buruh Malaysia, kadar penyertaan tenaga buruh pada Februari 2020 turun kepada 68.7% selepas kekal 68.9% bagi 2 bulan berturut-turut sejak Disember 2019. Bilangan tenaga buruh pada Februari 2020 meningkat 2.1% kepada 15.87 juta orang berbanding Februari 2019. Pada tempoh yang sama, penduduk bekerja turut meningkat 2.1% kepada 15.34 juta orang. Datuk Seri Dr. Mohamed Uzair turut menyatakan kadar penyertaan tenaga buruh pada Februari 2020 turun 0.2%. Akta Jamzah sudah bersedia untuk segmen sukan malam ini. Teruskan, Akta. Bagi 50 bekas atlet bakal terima RM500. Assalamualaikum, terima kasih Ivan dan juga Hanim. Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB dan Yayasan Usahawan Negara YUN telah menyampaikan bantuan barangan perubatan kepada petugas Hospital Selayang dan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia dalam usaha membantu memutuskan rantaian virus COVID-19. Jelas pengurusinya, Datuk Nurul Arifin Abdul Majid, barangan diberikan merupakan peralatan pelindungan diri seperti topeng muka, alat pemantau suhu badan, sarung tangan dan tudung khas untuk petugas wanita. Sumbangan ini takkan berhenti di sini. Kita akan membantu memberi sumbangan, itu pun daripada kerjasama dengan pihak awam dan juga GLC dan juga yayasan dan juga persatuan membantu kami. Kita nak sebutkan Yayasan Usahawan Negara, Malaysian Classic Motoring Association dan juga dengan kerjasama Hospital Selayang. Tambah beliau, aktiviti YAKIB yang diberi nama Sports for Community sebagai menghargai jasa kepada mereka yang bertugas di barisan hadapan negara. Bantuan telah diserahkan kepada Ketua Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Selayang, Datuk Dr. Muhammad Alwi Abdul Rahman. Sementara itu, Ketua Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Selayang, Datuk Dr. Muhammad Alwi Abdul Rahman berterima kasih kepada YAKIB atas sumbangan ini. Ini adalah masa yang amat betul untuk kita, tepat untuk kita menerima N95 dan kita doakan agar sektor kesihatan ini dapat memberi sumbangan yang berterusan selagi ada ancaman wabak COVID-19 ni. Bagi Wakil Persatuan Bulan Sabit Merah Selangor, Nantakumar Raja Singga menyifatkan sumbangan YAKIB amat bermakna buat persatuan dalam menjalankan tugas. Kita kerja membuat kerja disinfektan dan juga membantu bahagian emergency jika diperlukan, dan juga kita menyediakan field klinik di Hospital Selayang. Jika mengalami kesesakan, kemungkinan kita akan support dari segi field klinik. Setakat 14 April, sejumlah 4,987 kes keseluruhan direkodkan, 2,427 kes masih dirawat, 2,478 kes telah sembuh dengan 82 jumlah kematian. Ini pula berita gembira buat bekas atlet negara. 50 bekas atlet kebangsaan akan menerima bantuan RM500 seorang di fasa ketiga Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada minggu ini dari Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB. Perkara ini dikongsikan sendiri Pengerusi YAKIB Datuk Nurul Arifin Abdul Majid menerusi satu kenyataan media. Menurut beliau, bantuan tersebut merupakan hasil sumbangan Kementerian Belia dan Sukan yang berjumlah RM100,000 diterima pihaknya sebelum ini. Bayaran fasa pertama dan kedua sudah pun dibuat melibatkan 75 ahli dan bayaran fasa ketiga ini melibatkan tambahan lagi 50 ahli. Beliau turut berterima kasih kepada Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rezal Naina American atas keprihatinan beliau dalam membantu bekas atlet kebangsaan meringankan beban mereka dalam mengharungi pandemik COVID-19.
Dalam pada itu, pemilik skuad ataupun pasukan Akademi Datuk Seri Magadi Syariman Zaharuddin akan menghantar surat rasmi kepada Konfederasi Hoki Malaysia KHM bagi meminta badan induk itu menyegerakan pembayaran hadiah kemenangan kepada pasukannya. Jelas beliau, perkara tersebut merupakan amalan formaliti biasa dalam menyelesaikan sesuatu isu. Saya berharap pihak Konfederasi dapat memberikan sumbangan wang kemenangan itu secepat mungkin kerana para pemain juga dalam keadaan genting ini mungkin memerlukan, dan juga dalam masa sama kami buat keputusan mungkin ingin menyalurkan bantuan ini kepada player-player hoki yang ada, dan ini adalah hak mereka dan saya akan terus berjuang untuk hak play hoki. Ini bukan untuk saya atau untuk klub, tapi adalah untuk mereka. Tambah beliau, pihaknya perlu berbuat demikian selepas mendengar keluhan para pemain yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Skuad Akademi telah muncul juara Liga Hoki Wanita Malaysia 2020 dan berdasarkan kemenangan, skuad tersebut sepatutnya menerima hadiah kemenangan sejumlah RM50,000 dan tambahan RM15,000 selepas muncul naik juara Piala Vivian Maysor. Beliau berkata demikian kepada media di Selayang, Selangor. Kejohanan e-sports KL FIFA 20 Stay Home and Play Online Challenge dijangka mampu menarik penyertaan antara 500 hingga 1,000 peserta dengan yuran penyertaan serendah RM10 sahaja. Ia adalah sebahagian inisiatif Persatuan E-Sport Kuala Lumpur ESKL bagi mengajak golongan belia terutamanya mengisi masa lapang apa lagi ketika negara tengah menghadapi tempoh PKP. E-Sports KL FIFA 20 Stay Home and Play Online Challenge dijadual berlangsung pada 18 hingga 22 April ini. Ia adalah anjuran bersama Persatuan E-Sports Kuala Lumpur ESKL, Majlis Sukan Wilayah Persekutuan, Games Bond dan Living Mind. Turut disokong Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM serta Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa selaku penaung. Dalam satu kenyataan, Presiden ESKL Hisham Darus berkata kejohanan FIFA 20 kategori konsol ini adalah kesinambungan daripada penganjuran Mobile Legends, Bang Bang MLBB dan PlayerUnknown's Battlegrounds PUBG Mobile oleh Kementerian Belia dan Sukan KBS bersama Persatuan Sukan Elektronik Malaysia ESM yang dilancarkan baru-baru ini. Selain hadiah terkumpul bernilai RM5,000, kejohanan yang boleh ditonton secara langsung di laman media sosial Games Bond dan ESKL ini turut menawarkan hadiah barangan eksklusif FAM dan tiket masuk ke Menara Kuala Lumpur. Presiden Kesatuan Rugby Johor merangkap Timbalan Syah Demision Sukan Malaysia Sukma Johor, Datuk Muhammad Nur Azam Osman meminta semua atlet terutamanya warga rugby memanfaatkan tempoh PKP dengan menjaga kesihatan dan menambah ilmu. Menerusi satu kiriman video kepada meja sukan RTM, Datuk Muhammad Nur Azam berdoa agar semua rakyat Malaysia dilindungi daripada wabak ini. Gunakanlah tempoh yang diberi ini untuk kita banyak muhasabah diri, kita merendah diri, memperbaiki kelemahan kita, memperbaiki mindset kita, memperbaiki attitude kita, memperbaiki pelajaran kita, menambah ilmu di dalam tempoh ini dengan banyak membaca dan mengambil iktibar daripada apa yang berlaku. Perkongsian tersebut turut dikongsi oleh salah seorang pemain rugby bawah 15 tahun sebelah kebangsaan. Assalamualaikum, saya Syahuddin atau dikenali sebagai Din, ingin mengingatkan kepada seluruh penggiat rugby negeri Johor dan seluruh rakyat Malaysia, stay at home. Semoga bersama-sama kita dapat mencegah wabak COVID-19. Baiklah, sekian perkembangan sukan untuk malam ini. Kita akan kembali bersama Ivan dan juga Hanim untuk meneruskan berita perdana dalam segmen Hashtag.
Hujan batu yang berlaku minggu lalu di Bandar Siliguri, India begitu tular di media sosial. Apa yang mengejutkan, batu yang turun itu berbentuk seperti virus COVID-19. Ia sangat kebetulan dengan situasi dunia kini yang sedang berperang dengan virus tersebut. Juga di India, dalam usaha meningkatkan kesedaran orang ramai, seorang anggota polis yang menjalankan rondaan menaiki seekor kuda yang dilukis bentuk virus COVID-19 pada badan haiwan berkenaan. Meski usahanya dipuji, tindakan itu menimbulkan rasa kurang senang aktivis haiwan yang bimbang kesan sampingan cat kepada haiwan tersebut. Seluruh India ketika ini sedang menjalani perintah berkurung sepenuhnya selama 21 hari. Dan ini pula sebuah kedai roti di Finland yang dikabarkan hampir gulung tikar kini seolah-olah bernyawa semula. Ini ekoran kek keluarannya yang berbentuk tisu tandas mendapat sambutan hangat. Idea pemilik kedai itu berikutan tercetusnya insiden pembelian panik tisu tandas. Nama figura terkenal ini meledak ketika krisis rumah tangganya bersama seorang pelakon popular. Hingga kan ramai yang terlupa, Bella Astilah juga merupakan seorang penyanyi sejak 14 tahun lalu. Bella yang mula dikenali dengan lagu kanak-kanak bersama adiknya Didi Astilah kini kembali dengan lagu single terbaharunya berjudul Tenang. Menafikan tenang ada kaitan dengan kisahnya sebelum ini, lagu ciptaan Audi Mok itu membawakan mesej positif untuk sentiasa bersangka baik dengan ujian hidup. Saya ikhlas menyanyikan lagu ni. Saya rasa seronok, gembira sebab dapat kongsikan perasaan tenang saya bersama dengan semua peminat yang sentiasa memberikan sokongan. Terjaga dari buah yang Selepas 12 tahun tidak merakamkan sebarang lagu, Bella atau nama sebenarnya Dayang Nabilah Awang Astilah menyukai sesi rakaman lagu itu yang dikatakan cukup lancar dan tenang. Tidak mahu bersaing dengan mana-mana penyanyi, Bella tidak menolak sekiranya lagu ini berjaya dipertandingkan, namun tidak meletakkan harapan yang tinggi. Buat peminat beliau, Tenang kini boleh didengari di semua platform digital sejak dilancarkan 27 Mac lalu. Yang ku mau, ku hanya ingin di saat. Baik, komposer dan penyanyi muda Yoni Boy yang mula mencuri tumpuan ramai menerusi singlenya yang bersama dengan Zinaka berjudul Sakit kini tampil pula dengan lagu terbaharunya berjudul Salahku. Menurutnya, pengalaman lalu sebagai seorang remaja yang gemar bersendiri membuatkan beliau gemar meluahkan rasa hati menerusi lagu sehingga terhasilnya single tersebut. Ya, Yoni atau nama sebenarnya Muhammad Hakim Nuriman Noor Azrin menterjemahkan lagu Salahku sebagai gambaran manusia yang tidak sempurna dan menurutnya lirik lagu itu turut merupakan luahan hatinya sendiri. Suka bersendiri, tidak ramai kawan dan panas baran digambarkan dalam setiap bait kata lagu ini demi melampiaskan perasaannya yang banyak disimpan. Adalah manusia biasa, kita banyak bersilap, kita we're not perfect lah basically. So channel basically lagu ni banyak lah tentang kisah-kisah peribadi saya, tentang apa yang saya pernah lalui dululah. Sebab saya ni seorang yang pendam, yang suka pendam. So any masalah saya buat, saya suka luahkan dalam lagu. So Salahku ni adalah antara lagunya lah yang saya luahkan perasaan tu. Maafkan aku jika aku bersalah, ku hanya ikut hati yang berkata benar, gerakan emosi. Berita perdana edisi 14 April berakhir di sini. Jaga kebersihan diri dengan kerap membasuh tangan, amalkan penjarakan sosial dan patuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Terus setia bersama RTM, jenama diiktiraf paling dipercayai. Assalamualaikum. Salam sejahtera.